Pastinya acap kali kita lihat saban hari berlakunya kemalangan jalan raya yang kita saksikan di media sosial maupun di media elektronik ataupun kita gambarkan sebagai satu tragedi yang sehingga meragut nyawa orang yang tersayang kita. So pastinya esok merupakan sambutan bagi cuti umum dan juga cuti persekolahan hujung minggu yang panjang untuk kita semua. Pastinya ramai dalam kalangan kita yang berencana untuk pulang ke kampung halaman. Jadi jumlah kenderaan di atas jalan raya pastinya akan meningkat. Jadi hari ini kita akan berbicara berkenaan OP bersepadu dan kempen keselamatan jalan raya sempena Tahun Baharu Cina 2023 ini. Kita cukup berbesar hati pada pagi ini kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Zailani Haji Hashim yang merupakan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Salam. Baik Datuk, kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia berkenaan dengan kemalangan jalan raya, khusus bagi jumlah kemalangan maut, masih lagi pada kadar yang sangat membimbangkan. Jadi untuk permulaan ini mungkin Datuk boleh perincikan dari segi statistik tersebut dan juga bagaimana antara inisiatif dan juga OPS bersepadu yang akan dilaksanakan telah dilaksanakan oleh pihak JPJ sendiri. Pertama kali terima kasih pihak penerbit SPM, saudara menawar memberi slot kepada pihak JPJ, dan saya sebenarnya apabila kehadiran saya pada sesi ini menunjukkan satu bentuk kesungguhan komitmen saya bagi pihak JPJ khasnya dan kerajaan amnya dalam memastikan aspek keselamatan jalan raya seluruh pengguna kenderaan di jalan raya selamat. Sebab saya boleh pun arahkan pegawai pengarah pekanan penguatkuasa saya datang, tapi apabila KP saya datang tu, itu menunjuk satu indikator jelas benda ni serius, benda ni patut KP saya datang membicarakan isu ni. Kalau beberapa hari yang lepas, 13 Januari itu be exact, yang pihak polis melancarkan OP selamat ke-19 mereka yang menjangkau 10 hari 14 hingga 27 hari bulan. Kita pun membuat program pelancaran kempen ataupun majlis pelancaran OP bersepadu dan kempen keselamatan jalan raya 2023 sempena Tahun Baru Cina, sebab kita menjangkakan menjelang bermula besok seperti saudara menawar war-warkan tadi akan berlakunya satu bentuk exodus. Ramainya mereka akan menggunakan jalan raya, lebuh raya, jalan persekutuan, jalan negeri untuk pulang berraya di kalangan kaum Tionghoa, kaum Cina, dan disebabkan oleh kemajmukan masyarakat kita, kaum lain pun mengambil kesempatan cuti panjang ini untuk berhari raya pulang ke kampung masing-masing. Jadi saya rasa statistik yang saudara menawar war-warkan tadi itu bagi saya betul, statistik OP selamat yang dikongsikan bersama oleh pihak polis. Jadi apabila kita mengadakan majlis pelancaran OP sepadu membawa maksud JPJ bersama dengan polis, PELAS, JKR untuk memastikan aspek bukan saja keselamatan jalan raya, bukan saja aspek penguatkuasaan, tapi juga aspek advokasi kita aplikasikan di dalam konteks sepanjang tempoh 18 hingga 28 hari bulan. Kalau saya boleh sentuh sikit dari konteks pendekatan pihak JPJ, kita pun mengadakan pra-OPS. Pra-OPS untuk tujuan memastikan apabila ke arah 18 hingga 28 Januari 2023 di mana OPS padu dijalankan, pra-OPS ini hingga 14 hingga 17 di mana kita mengadakan pemeriksaan, pemantauan di terminal-terminal bas, di depo-depo bas. Sebanyak 77 depo bas kita lawati dan 28 terminal bas kita pantau supaya aspek roadworthiness yang akan digunakan oleh kenderaan-kenderaan khasnya bas itu selamat dan terjamin kepada pengguna. Saya tahu sepanjang tahun lepas dan statistik ini pun tidak menipu, iaitu tepat
Op Selamat menyatakan berlaku sejumlah 119 kematian ekoran daripada ops daripada Kemalangan Raya dan di capture oleh Ops Selamat Polis tahun 2022, tahun baru Cina. Jadi ini adalah figure ataupun statistik yang kita tak boleh banggakan. Jadi pihak polis mengadakan ops selamatnya, ops pacaknya. Kita pun di pihak JPJ bersama-sama op bersepadu ini, dan juga yang fokus kita sekarang bukan saja op sepadu tu, tapi kita juga mengadakan ops khas motosikal dan kita juga mengadakan pemeriksaan pemantauan di terminal bas sempena dengan op bersepadu ni. So kita digabung jalin dengan elemen-elemen pendekatan tu, insya-Allah lah. Kalau YB Menteri Pengangkutan YB Tuan Anthony Loke apabila ditanyakan oleh pihak pemberita masa majlis pancaran tu, beliau menyatakan kalau boleh zero sifar kemalangan dalam tempoh ni, sebab kesalahan-kesalahan yang akan kita capture atau kita perhatikan ataupun kalau terpaksa kita ambil tindakan, dia bukan sebenarnya nak cari salah sebenarnya. Kita pun senada dengan polis, bukan nak cari salah sepanjang tempoh ni, sebab kita nak send across, nak bagi tahu seluruh masyarakat berhati-hatilah. Berhatilah tempoh musim perayaan ni. Kejap lagi, sekarang ni, esok lusa kita akan menyambut Tahun Baru Cina. Lepas tu kita akan menyambut yang besar ni, saya sebut yang besar. Selamat Raya Puasa, Raya Aidilfitri. So semua perayaan-perayaan ni menggamit masyarakat menggunakan jalan raya, lebuh raya, jalan persekutuan, jalan negeri yang akan pesat. Itu yang saya ingin war-warkan lah. Di samping itu kita tak tengok aspek kenderaan personal saja. Kenderaan komersial pun. Kenderaan awam sekali. Dia ada kenderaan komersial ini yang membawa barang-barangan necessity atau barang keperluan. Kita ada road band. Road band ni membawa maksud ada 3 kategori road band ni, di mana mereka-mereka yang terlibat dalam komersial yang, kalau saya boleh, dia ada 3 kategori. Kalau kategori 1 yang melibatkan kenderaan berat 7.5 tan ke atas, tak dibenarkan langsung sepanjang tempoh ni. Di antara 20 sebelum Raya Cina, 20 hingga 21 dan 24-25. Kenderaan seumpama ini yang bawa kenderaan, kan kita tengok lori trailer yang bawa kenderaan tu, tak dibenarkan sepanjang tempoh ni, 2 hari sebelum, 2 hari lepas. Lori-lori balak pun tak dibenarkan. Seluruh negara ni. Bukan saja di Semenanjung, tapi Sabah Sarawak pun. Itu yang kita ingin war-warkan. Okey, itu merupakan satu pemerhatian untuk kita semualah, kerjasama daripada semua pihak penting, khususnya daripada orang awam sendiri. Betul. Untuk memastikan ops padu ini benar-benar berjaya. Untuk kita memastikan keselamatan semua pihak di atas jalan raya, khususnya dalam musim perayaan ini. Betul. Jadi bercakap berkenaan literasi keselamatan jalan raya dalam kalangan masyarakat ini, apa antara program-program advokasi ataupun kempen-kempen yang dilaksanakan oleh pihak JPJ untuk meningkatkan, memperkasakan kesedaran masyarakat, Datuk? Sebenarnya kempen kita akui, YB Menteri pun ada war-warkan masa majlis pelancaran ops padu dan kempen Selamatan Jalan Raya pada 17 Januari, 3 hari lepas, di mana pemahaman masyarakat tentang keselamatan jalan raya, road safety, literasi itu masih kurang. Tapi saya maklumkan aspek ini selalu kita bertekankan. Kita ni sebenarnya, kalau analogi mudahnya, selalu melakukan kesalahan. Selalu melakukan kesilapan. Itu sikap manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan maksum, tak melakukan dosa, tak melakukan kesalahan. Jadi apabila kita tahu situasi kita macam tu, kita konsisten dari segi memberi advokasi, memberi suatu bentuk pendedahan. Kalau kita tengok dalam bahagian satu khusus, bahagian di bawah JPJ ni, bahagian BKJR dipanggil, bahagian Keselamatan Jalan Raya. Bahagian ni memberi pendedahan literasi tentang keselamatan jalan raya bermula daripada peringkat awal lagi. Daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah. Ini golongan universiti, siswa-siswi, golongan-golongan sasar. Tetapi kita tak bekerja bersoranganlah. Kita ada pihak-pihak lain, industri player, seperti pihak-pihak
petroleumnya syarikat Petronas, Shell, Petron, mereka terlibat secara langsung dalam memastikan aspek advokasi ini berjalan lancar di kalangan golongan-golongan sasar. Itu antara usaha kita untuk kempen keselamatan jalan raya bersepadu dan selari dengan pelancaran op sepadu ni kita lancar serentak. Sebab tu saya cakap tadi, kita bukan sepanjang operasi ini berlangsung, kita bukan nak cari silap orang atau silap pengguna jalan raya per se, bukan. Kita mendidik juga. Betul. Membawa maksud, jikalaulah kita tahan dalam op khas motosikal tu, kita dapati mereka tak pakai life jacket. Pasal benda ni berlangsung 24 jam tu. Jadi kita bagilah jaket pada beliau. Helmet mereka tidak didapati sesuai. Kita tukar helmet mereka. Secara percuma. Tapi helmet yang mereka pakai kita kena ambil lah. Sebab itu helmet yang tidak ada pengesah sirim ke ataupun memang tidak selamat. Kalau kita bagi balik pada mereka, itu tak dipanggil advokasi, itu masih tak selamat. So kita tukar helmet mereka dengan helmet kita bagi di bawah bajet kerajaan, helmet yang lebih selamat dan jaket keselamatan. Itu antara usaha-usaha literasi dan advokasi kita buat untuk memastikan golongan untuk makluman menawar dan pendengar penonton slot SPM. Motosikal adalah penyumbang terbesar kemalangan jalan raya. Itu satu 64% kemalangan jalan raya disumbangkan atau berlaku di kalangan mereka-mereka ini. Saya setiap kali saya menerima laporan daripada pegawai saya melalui telefon setiap hari. Apabila saya buka je nak tengok laporan, yang saya bimbang sekali dua benda ni, iaitu kemalangan meningkat dan kemalangan maut yang melibatkan mereka yang bermotosikal dan juga kenderaan berat, lori, bas. Sebab kalau bas ni lebih parahlah sebab mereka ada penumpang ramai. So itu sebenarnya yang saya bimbang, dan ekoran daripada kebimbangan itulah kita giatkan advokasi kita. Sebab tu kita melawat terminal, depo bas ni, bagi tahu kepada pemandu. Pemandu bas mesti ada dua. Main pilot, secondary pilot, pemandu kedua. Itu sebenarnya. Dan insya-Allah lah kita sama-sama jaga keselamatan diri, keselamatan penumpang yang kita bawa, supaya kadar kemalangan di jalan raya bukan saja dalam tempoh ops bersepadu Tahun Baru Cina ni, tapi sepanjang tempoh sepanjang tahun. Setahu kita harus pastikan 50% pengurangan kadar kematian kemalangan jalan raya selari dengan resolusi Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu 74/299, iaitu 50% kurang kemalangan jalan raya menjelang 2030. Itu adalah target jabatan. Okey, mungkin untuk kesimpulan topik kita pada pagi ini, Datuk, ingin yang Datuk sampaikan kepada masyarakat di luar sana. Kita sedia maklum pelbagai pelan penguatkuasaan inisiatif telah dilaksanakan melalui op bersepadu ini. Ada kata-kata yang Datuk ingin sampaikan kepada masyarakat yang pada ketika ini yang mungkin sedang bersiap sedia untuk pulang ke kampung halaman bermula esok, Datuk? Ayat klise dia memang berhati-hati, tapi harus diingat kalau mereka-mereka yang mengguna jalan raya daripada sekecil-kecil kenderaan sehinggalah ke 75 tan ke atas macam saya maklumkan tadi, tapi 75 tan memang tak dibenarkan, ada road ban tu. Jangan terlibat dengan 7 kesalahan ni. Sebab ini adalah uncompoundable, tak boleh dicompound. Dia terus pergi ke mahkamah tu. Satu, memotong di garisan berkembar. Dua, memotong atau menggunakan lorong kecemasan. Memandu dalam keadaan menggunakan telefon bimbit, tidak pakai topi keledar atau tali pinggang keledar, melanggar lampu merah atau lampu isyarat, dan juga memandu dalam keadaan bahaya. Pihak polis pun memfokuskan kepada 6 kesalahan ini. Kita 7 kesalahan ini, dan mana kesalahan ini tidak boleh dicompound, akan terus dibawa ke mahkamah. Itu dari segi penguatkuasaannya. Tapi kalau dari segi advokasinya,
saya mengambil peluang sekelumit masa ni yang dibagi oleh pihak penerbit slot SPM. Saya ingin merakamkan ucapan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada kaum Tionghoa yang akan menyambut, tetapi harus kita sama-sama berhati-hati di jalan raya, bukan sahaja mereka yang menyambut tetapi juga mereka-mereka yang akan mengambil cuti panjang. Berhatilah di jalan raya. Jangan kita menjadi statistik kepada kes-kes kemalangan jalan raya yang akan merugikan bukan pada diri kita, keluarga kita, malah kepada seluruh negara. Baik. Itu sebenarnya saranan saya. Baik, satu saranan yang sangat penting untuk kita sama-sama perkasakan sepanjang musim cuti perayaan ini dengan temanya Pandu Cermat Sampai Selamat. InsyaAllah sama-sama kita perkasakan kita selamat sampai ke destinasi dan kita memandu secara berhemah. Ingatlah orang yang tersayang. Dan pastinya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Zalani Haji Hashim, Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Terima kasih Datuk atas perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita harapkan melalui perkongsian ini dapat memberikan pemahaman dan juga meningkatkan literasi berkenaan keselamatan jalan raya dalam kalangan kita semua. Jadi penonton, sekarang ini kita akan